salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi dalam Bahasa Melayu tahun 6, tema 5, pupuk perpaduan, unit 13, formula perpaduan. Tajuk hari ini, Periau Kesatria. SP kita hari ini 2.2.3 membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Objektif kita hari ini, murid akan dapat memberi maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan menjawab soalan pemahaman. Anda bersama dengan saya sekali lagi, Cikgu Leslie. Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan bacanya. Baiklah. Okay, murid-murid perhatikan dulu gambar-gambar yang cikgu berikan ini. Ini adalah aktiviti yang kita lakukan dalam masyarakat kita sebelum masyarakat dunia dilanda pandemik COVID-19. Sebelum ini kita boleh melakukan aktiviti sukan, meraihkan hari kemerdekaan, mengadakan gotong royong, rumah terbuka dan sebagainya. Aktiviti ini ialah aktiviti perpaduan untuk mengeratkan hubungan silaturahmi dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Tapi kita masih boleh melakukannya dalam keadaan yang aman dan harmoni. Betapa istimewanya kita tinggal di Malaysia, ya. Baiklah. Mari merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 ke surat 335. Baca untuk awak dan awak iringi cikgu di rumah masing-masingnya. Periau Kesatria. Perlumbaan formula perpaduan telah menarik minat Amar dan rakan-rakannya. Dia, Jega dan Wei Chuan bersepakat untuk menyertai perlumbaan tersebut. Mereka telah mendaftarkan diri sebagai peserta dan membentuk kumpulan yang diberi nama Periau Kesatria. Mereka berharap agar penyertaan mereka dalam perlumbaan tersebut tidak sia-sia. Sebelum perlumbaan bermula, taklimat tentang tata cara pertandingan diberikan. Dalam pertandingan tersebut, setiap kumpulan dikehendaki menuju ke 3 buah stesen. Di setiap stesen ada aktiviti mencabar yang perlu dilaksanakan. Kumpulan yang berjaya melaksanakan ketiga-tiga cabaran dalam masa yang paling pantas akan diisytiharkan sebagai juara. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Gong dipalu sebagai tanda acara bermula dengan rasminya. Semangat kumpulan Periau Kesatria begitu membara. Dari satu stesen ke satu stesen, cabaran dihadapi bersama-sama. Amar, Jega dan Wei Chuan menunjukkan semangat perpaduan yang tinggi. Mereka berpadu tenaga dan bersatu hati untuk menghadapi setiap cabaran. Perbezaan bangsa dan budaya tidak menjadi penghalang kepada mereka. Akhirnya, kumpulan mereka berjaya menjadi juara dan mendapat tepukan yang gemuruh daripada penonton. Kita tengok cabarannya. Cabaran yang pertama, ulang pegaga di dalam raga di bawah orang kekuana sedeli. Bola raga ditimbang bertiga, jangan kurang 20 kali. Cabaran yang pertama ialah menimbang bola raga tidak boleh kurang daripada 20 kali. Kumpulan mana yang paling pantas, dia yang menang, ya. Cabaran yang kedua, bunga anggrek, bunga berduri, bunga kertas pilihan darah. Upih ditarik sambil berlari. Siapa pantas, dialah juara. Okay. Cabaran yang kedua ialah menarik upih. Menarik upih ni ada yang duduk atas upih dan ada yang menarik upih sampai ke garisan penamat. Kumpulan mana yang pantas sampai ke garisan penamat ialah pemenang, ya. Cabaran yang ketiga pula, usah diburu kerbau betina. Takut-takut tak sempat lari. Mari tiru kaligrafi Cina. Cuba ikut contoh diberi. Cabaran yang ketiga ialah meniru kaligrafi Cina. Ada contoh diberi. Kumpulan mana yang boleh menulis kaligrafi Cina ni dengan cantik dan lebih cepat siap, mereka yang akan menang, ya. Okay. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Cikgu petik beberapa untuk awak. Yang pertama, Periau bermaksud kumpulan yang terdiri daripada 3 orang. Tata cara pula bermaksud peraturan yang perlu dipatuhi dalam permainan. Diisytiharkan bermaksud diumumkan. Gong dipalu bermaksud gong dibunyikan. Semangat membara bermaksud sungguh bersemangat. Dan yang seterusnya, berpadu tenaga bermaksud bekerja sama. Okey? Seterusnya, cikgu terangkan apa maksud imbuhan untuk awak.
Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Seperti awak pelajari sebelum ini, terdapat 4 jenis imbuhan, iaitu yang pertama ialah imbuhan awalan. Imbuhan awalan terbentuk apabila sesuatu penambahan dipadukan di hadapan sesuatu kata dasar. Contoh, ber, men, ter, men, per, di, ke, se, dan memper. Yang kedua, imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran terbentuk apabila sesuatu penambahan dipadukan di belakang sesuatu kata dasar. Contoh, ada 3 saja imbuhan akhirannya, an, kan, dan i. Yang ketiga, imbuhan akitan. Imbuhan akitan terbentuk apabila sesuatu penambahan dipadukan di hadapan dan di belakang sesuatu perkataan. Contoh, ber, kan, di, kan, men, i, memper, kan. Dan yang keempat ialah imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan terbentuk apabila sesuatu kata nama atau kata adjektif menerima sisipan. Jadi sisip-sisip. Contoh, sisipan IL membentuk perkataan telunjuk. Imbuhan IM membentuk perkataan gemuruh. Imbuhan sisipan IR membentuk seruling. Telunjuk tu kalau kita buang sisipan, dia jadi tunjuk. Gemuruh, kita buang sisipan IM, dia jadi guruh. Seruling, kalau kita buang sisipannya, suling. Okey? Nah, contoh imbuhan yang terdapat di dalam teks ataupun contoh lain. Imbuhan awalan menarik, tersebut, berserta, sebagai, membentuk, diberi, bermula, mencabar, ketiga-tiga. Dan ada banyak lagi Okey. Contoh untuk imbuhan akhiran pula, kumpulan, cabaran, tepukan. Manakala contoh untuk imbuhan akitan pula, perlumbaan, menyertai, mendaftarkan, diberikan, dikehendaki, menunjukkan. Manakala contoh imbuhan sisipan yang ada satu di dalam teks, iaitu gemuruh. Yang lain seperti contohan, telunjuk, keropok, sinambung. Seterusnya, kita perlu menjawab soalan pemahaman berpandukan teks yang diberikan. Ini teksnya, dan ini soalannya. Pastikan murid-murid jawab soalan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Contohnya, apakah perlumbaan yang telah menarik minat Amar dan rakan-rakannya? Menjawab dengan ayat yang lengkap. Perlumbaan yang telah menarik minat Amar dan rakan-rakannya ialah dan soalan yang keempat ialah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Murid-murid perlu menjawab kependudukan teks dan pemahaman tentang teksnya. Sebagai nilai dan pengajaran yang untuk pelajaran kita hari ini, kita haruslah sentiasa mengamalkan sikap saling menghormati di antara satu sama lain dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Yang kedua, kita perlu bekerja sama dalam melakukan tugas yang diamanahkan. Seperti Amal, Jega dan Luqman tadi, mereka bekerja sama ataupun berpadu tenaga untuk menang tanpa mengira perbezaan bangsa, budaya, agama serta adat besar sesebuah kaum. Sudah semestinya tugas yang diamanahkan dapat kita lakukan dengan jayanya. Macam mereka tadi, mereka berjaya menjadi juara. Baiklah murid-murid, dengan itu sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di lain masa Sekali lagi jangan lupa tekan like, subscribe dan